wasallam, baginda Nabi yang telah memperjuangkan dan menyatukan kita semua di atas asas akidah mentauhid dan mengesahkan Allah Ta'ala. Lalu antara cara kita disunahkan dan disyariatkan untuk memperbanyakkan berselawat dan salam ke atas Nabi dan ahli keluarga Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah malam ni tuan-tuan kita akan bahaskan satu hadis yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucu-cucu Nabi, yang mana kemudian disyariatkan untuk kita amalkan dalam 3 waktu. Yang pertama ketika solat subuh, yang kedua diamalkan ketika solat sunat witir dalam bulan Ramadan, dan yang ketiga diamalkan ketika mana kita berhajat untuk minta pertolongan daripada Allah dan menimpa musibah dan kehancuran ke atas orang-orang yang menzalimi kita dan agama kita, iaitu yang dinamakan doa qunut. Tuan-tuan, saya mengambil manfaat daripada kitab yang namanya Indahnya Salat Berjamaah, karangan dan himpunan Al-Fadil Ustaz Muhammad Haizil Husin, yang mana antara kitab ini merungkai tentang adab. Bila cerita tentang adab, kata ulama, al-adab qabla al-ilm, adab itu dia mendahului ilmu. Setinggi mana pun ilmu dan kemahiran yang kita ada, tetapi apabila kita berdepan dengan orang tanpa adab, maka nilai ilmu kita itu akan tidak dipandang. Kerana adab itu, masih ingat satu kisah yang diceritakan kepada kita Imam Asy-Syafi'i. Satu hari ketika mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sedang memberikan kuliah kepada pelajar dia ataupun anak-anak murid dia, tiba-tiba datang seorang lelaki Badui yang dalam keadaan berpakaian comot dan busuk bau dia. Tanpa diduga oleh anak-anak murid dia, Imam Syafi'i dia menghentikan kuliah dia, lalu dia bangun dan kemudian dia memeluk Badui itu dengan seerat-eratnya, dengan pelukan yang kuat. Badui ini ataupun dalam sebutan dia Badawi, dia adalah satu kelompok manusia yang asalnya hidup secara nomad, yang mana ada tempat, ada sumber air, ada tempat untuk digembala binatang ternakan, di situlah dia akan pergi. Dan kemudian dia berpindah-pindah, sehinggalah pada kurun ke-19 masyarakat Badui ini dia mula civilized sedikit. Dia hidup tidak berpindah-pindah, tetapi masih mengekalkan lagi cara hidup tradisi dia. Jadi Imam Syafi'i dia menghentikan kuliah dia dan dia memeluk Badui itu dengan seerat-erat pelukan. Kemudian anak murid dia terpegun kerana imam yang mereka hormat dan imam yang mereka kagum itu melakukan satu perbuatan yang mereka tak jangka. Kemudian Imam Syafi'i cerita kepada anak murid dia, satu hari ketika mana dia sedang menulis kitab fiqh dan sampai pada masalah untuk menentukan anjing itu cukup umur atau anjing yang belum cukup umur, Imam Syafi'i tak tahu jawapannya. Lalu Imam Syafi'i teringat kepada Badui ini, kerana Badui ini antara kerja dia ialah mengembala kambing yang banyak, dan kemudian kambing ni dijaga oleh anjing. Kemudian Badui itu kata kepada Imam Syafi'i, kalau nak tahu anjing itu anjing yang cukup umur, bila mana dia buang air kecil atau dia kencing tu, dia akan angkat kaki belakang dia sebelah. Itu biasa kita tengok, itu anjing yang cukup umur. Kalau anjing itu belum cukup umur, kalau dia kencing, dia tidak akan angkat kaki dia. Maka dengan ilmu yang sedikit itulah Imam Syafi'i telah dapat menghabiskan, menamatkan kitab yang dia sedang tulis tersebut. Dan dia menganggap bahawa Badui itulah guru kepada diri dia. Subhanallah tuan-tuan, dengan pakaian yang comot, dalam keadaan bau yang kurang menyenangkan, dia seorang imam yang besar. Apa yang dia nak tunjukkan? Dia nak tunjuk kepada kita nilai adab kepada guru kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam kehidupan kita ini, lebih daripada kisah anjing itu, orang telah mengajar kita banyak benda. Orang-orang tua mengajar kepada kita tentang kehidupan, itu ilmu. Guru-guru kita mengajar kepada kita tentang ilmu fardu ain dan kewajipan kita.
Maka adakah dengan kita mengambil pengajaran daripada kisah Imam Syafi'i tadi, kita telah melakukan perkara tersebut dalam kehidupan kita kepada orang yang kita anggap sebagai guru kita? Itu kita kena tanya diri kita. Walaupun ilmu yang sedikit, kalau realiti pada hari ini orang yang ajar kepada kita lebih lagi tuan-tuan. Mungkin ilmu tu ilmu yang lebih daripada yang kita tak tahu selama ni. Macam saya teringat juga sikit tuan-tuan sebelum saya masuk hadis. Dulu baru-baru ni saya dilantik jadi setiausaha PIBG sekolah. Saya tak ada pengalaman. Biasa setiausaha ni orang perempuan kan. Saya tak ada pengalaman sangat. Jadi sampai satu part tu, saya diminta untuk menyerahkan teks ucapan perasmi. Waktu tu perasmi dia nama Datuk Zainal ataupun Datuk Roslan bin Zainal. Jadi saya tak tahulah cikgu bila saya nak serahkan. Saya tengok kawan, saya tanya kawan, dia pun muka tak confident. Jadi saya teringat kawan saya, orang yang duduk taman saya ni, dia ni biasa protokol dengan menteri. Allah ilhamkan saya teringat nama dia. Saya telefon pagi-pagi, majlis tu pagi. Dan saya tahu kawan saya tu dia tak ada di sini. Dia ada di Kundasang, di atas Gunung Kinabalu tu. Alhamdulillah dia angkat telefon. Bila saya cerita apa saya nak buat, dia pun bagi tahu, ustaz buat macam ni, macam ni. Dia kata apa? Ustaz panggil seorang cikgu perempuan, ambil dulang elok, letakkan buku perasmi tu atas dulang tu. Bila mana datuk tu naik, bila dia nak berucap, duduk sebelah dia tu, dia akan ambil buku tu, kemudian dia akan buka dan dibaca atas rosrum tu. Dan bila dah habis nanti, sebelum dia nak tamatkan tu, bila dia nak rasmikan tu, datang kakak tu lagi bawa dulang, nanti datuk tu akan letakkan buku perasmi tu atas dulang tu. Itu ilmu tu. Ilmu saya tak tahu. Jadi saya nak dapat ilmu tu, saya nak share pada orang lain. Saya pun tengok keliling, saya nampak seorang kakak ni, cikgu lah, pangkat kakak. Tengok muka pun tenang tuan-tuan, tenang yang muka dia. Saya kata, kakak tolong saya. Dia pun buatlah macam mana yang saya sebut tadi. Sampai-sampai atas pentas, dia bawa dulang dengan buku perasmi tu. Buku perasmi tu dia kalau letak macam tu saja, dia boleh jatuh. Pasal rostrum tu dia licin. Jadi nak jadi cerita, bila dia naik atas tu, dia bukan bagi buku, tentu tak kat dia bagi apa. Dia bagi dengan dulang-dulang tu sekali, dia bagi pada datuk tu. Saya mengucap panjang tuan-tuan. Saya doalah jangan jatuh dulang tu. Dia nervous rupanya. Dia pun first time kan. Jadi dia bukan hulur dulang untuk dia ambil buku. Dia bagi dulang pada datuk tu. Datuk pun ambil lah dulang, letak atas semua. Dengan dulang-dulang, dengan buku tu dia baca tuan-tuan. Saya doa banyak-banyak, jangan jatuh. Alhamdulillah datuk tu pandai jaga aib. Dia pegang dulang tu sambil dia baca 4 helai. Dia tak pandai berucap, dia baca je. Jadi ilmu yang sedikit, saya anggap itu guru saya. Dan mudah-mudahan saya ajar pada kakak tu diingatlah sampai bila-bila kan. Jangan diulang balik benda tu. Jadi nilai ilmu yang diajar kepada kita, maka itu guru kita. Baik. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW ajar kepada cucu Nabi yang namanya Sayyidina Husain bin Abi Talib radhiyallahu an, ataupun bin Ali radhiyallahu anhuma. Yang mana doa kunut ini dari segi istilahnya ataupun ta'rifnya, yang pertama dari segi bahasa maknanya ialah doa. Ibn Arabi ataupun Ibn Hajar memberikan ta'rifan yang banyak. Bila sebut kunut ni apa maksud dia? Doa pun dia, khusyuk pun dia, berdiri lama pun dia, banyak sehingga 10 ta'rifan. Dan maksud kunut ni ejaan dia qaf nun waw ta, kunut. Maksud kunut dari segi istilah ialah doa yang dibaca di dalam solat secara khusus ketika berdiri. Kalau orang tanya kepada kita apa makna kunut? Kunut maknanya doa yang dibaca di dalam salat yang dikhususkan ketika berdiri. Itu maksud doa kunut dari segi istilah. Baik. Dan hukum doa kunut ni sunat muakkad, dan dia adalah satu daripada sunat-sunat abad. Itu kita tahu. Baik. Dalam hadis, bagaimana satu hari Nabi SAW ajar kepada cucu dia Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kata Hasan bin Ali, Nabi SAW ajar kepadaku beberapa perkataan yang diucapkan di dalam solat sunat witir.
Kemudian Nabi sebut dengan 8 lafaz atau 8 ucapan. Asal kunut tuan-tuan dalam hadis riwayat Abu Daud ialah sebanyak 8 ucapan saja. Kita selama ni baca banyak mana? 11. Baik. Dan kemudian kita akan baca satu lagi riwayat hadis. Nabi ajar kepada kedua-dua cucu dia, iaitu ditambah dengan lafaz yang kita biasa amalkan. Dan kemudian kita akan dengar lagi bagaimana kunut yang diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi, dan juga kunut yang dinamakan kunut Sayyidina Umar yang diamalkan oleh Sayyidina Umar dan juga anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sebab tu kita akan masuk sampai di pertengahan nanti keadaan kunut yang panjang. Kadang-kadang kita berjemaah ada imam yang baca kunut yang panjang, apa hukum dia dan apa yang dibaca, apa yang dibolehkan dibaca, dia terkait sedikit sebanyak. Baik, secara tertiblah pada malam ni. Yang pertama dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW ajar kepada cucu Nabi SAW 8 ucapan. Yang pertama, Allahumma hdini fi man hadait. Yang kedua, wa'afini fi man afait. Yang ketiga, watawallani fi man tawallait. Yang keempat, wabarikli fi ma a'tait. Yang kelima, waqini syarra ma qadait. Yang keenam, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Yang ketujuh, wa innahu la yazillu man walait. Yang ke-8, tabarakta rabbana wa ta'ala. Ke-8 ucapan ini disebut dalam hadis riwayat Abu Daud, bersumberkan daripada cucu Nabi Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Baik, ini sumber asal yang disunahkan kita baca doa kunut. Dan doa yang kita baca setiap pagi dalam mazhab Syafi'i ini, ia merupakan doa yang berbentuk al-jawami' wal kawamil. Satu doa permohonan yang kita minta pada Allah Ta'ala setiap pagi, yang sifatnya meliputi permohonan dan kehendak kita dalam kehidupan kita. Apa yang ada dalam doa kunut kita baca? Allahumma hdini fi man hadait. Kita minta Allah berikan hidayah kepada kita seperti mana orang yang telah Allah berikan hidayah, orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para wali dan sebagainya. Kemudian kita minta apa? Wa'afini fi man afait. Sejahterakanlah diriku, berikan kesejahteraan kepadaku seperti mana orang yang telah engkau berikan kesejahteraan. Tengok tuan-tuan, pagi-pagi kalau kita betul-betul faham doa kunut kita, kita akan baca dan menaminkan dengan penuh kesungguhan. Sebab kita memulakan hari dengan permohonan yang lengkap. Kemudian kita sebut lagi, wa tawallani fi man tawallait. Dan pimpinlah aku wahai Allah seperti mana orang yang telah engkau berikan pimpinan. Minta dipimpin hidup kita, ya. Kemudian kita minta pada Allah, wa barikli fi ma a'tait. Dan berkatilah kepadaku dengan apa yang telah engkau kurniakan. Gaji kita dapat, upah kita dapat, anak kita dapat, semua kita minta apa? Keberkatan daripadanya, ya. Apa yang dimaksudkan keberkatan? Bertambah kebaikan dengan apa yang kita dapat. Dapat duit, kita gunakan sebahagian untuk kita bantu orang, infak. Dapat anak, anak yang saleh, anak yang menyejukkan mata, itu keberkatan, Kemudian kita minta pada Allah Ta'ala, waqini syarra ma qadait. Dan aku berlindung daripada ketentuan yang buruk. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada ketentuan yang buruk. Ahlussunnah wal Jamaah berhujah bahawa kita boleh minta pada Allah untuk dijauhkan daripada ketentuan yang telah Allah tentukan, iaitu ketentuan yang buruk. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kemudian kita puji Allah, sesungguhnya engkau mentakdirkan diriku dan engkau tidak ditakdirkan oleh sesuatu pun. Fa innahu la yazillu man walait. Dan tidak akan hina orang yang telah engkau muliakan. Perkataan ini cukup signifikan. Tidak akan hina orang yang telah engkau muliakan. Berpakatlah kita, hinalah dia, orangnya tak kerjanya tak seberapa, dalam masyarakat pun biasa saja, tapi kita pakat-pakat hina dia. Tetapi kalau Allah nak muliakan dia, dia tetap mulia, tuan-tuan. Berpakatlah kita dengan pengaruh, dengan kuasa, dengan kedudukan kita untuk menjatuhkan seseorang, untuk menghinakan seseorang. Tetapi kalau Allah dah muliakan dia, dia tetap mulia, walaupun kita ini menggunakan segala yang kita ada untuk menghina seseorang.
Itu maksud doa kunut. Kita doa pada Allah, kita puji Allah Ta'ala. Kita doa pada Allah, kita puji Allah SWT. Kemudian kita akhiri dengan Tabarakta Rabbana wa ta'ala, iaitu dengan maksud maha berkat, wahai Tuhan kami yang maha tinggi Engkau. Maka ini yang pertama. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Baihaqi dengan 3 tambahan. Sekali lagi Nabi ajar kepada cucu dia Al-Hasan Al-Awahud ataupun Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Nabi ajar apa? Kesemuanya, dan Nabi tambah dengan 3 kalimat lagi, atau iaitu wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia orang yang telah engkau musuhi. Sebaliknya, kalau Allah dah benci, Allah dah musuh seseorang itu, kita dulang dia, kita angkat dia, kita muliakan dia, dia tetap hina di sisi Allah Ta'ala. Itu kadar kita ni setakat tu je, kalau Allah berikan ketetapan. Kemudian kita kata pada Allah Ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, dan bagimu segala puji di atas apa yang telah engkau tetapkan, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku minta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu wahai Allah. Ini menunjukkan ke-11 ucapan, iaitu lafaz di dalam doa kunut yang tuan-tuan, ibu-ibu, muslimin muslimat yang kita amalkan selama ni, asalnya adalah doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada cucu-cucu kesayangan Nabi. Jadi bila kita tahu kisah ni, kita tidak akan ataupun kita akan menambahkan kemanisan kita dalam berdoa ni, tuan-tuan. Nabi ajar special, tuan-tuan. Ada setengah Nabi ajar pada sahabat yang tertentu doa-doa dan amalan-amalan tertentu. Ada masa Nabi ajar pada cucu-cucu Nabi yang tertentu. Jadi itulah di antara sumber dia. Baik. Kemudian kita lihat, setelah kita mengetahui ke-11-nya, kita belum masuk lagi berselawat ke atas Nabi dan juga ahli keluarga Nabi SAW. Persoalannya, bolehkah ataupun adakah lafaz kunut itu dikira dengan lafaz-lafaz itu sahaja yang kita baca? Boleh tak kita baca dengan bacaan lafaz yang lain? Boleh tidak? Baik. Ulama berbeza pandangan. Pandangan yang disebutkan dalam kitab Al-Majmu', pandangan yang sahih dan paling masyhur, ataupun pandangan yang sahih dan masyhur, iaitu dibolehkan, yang diputuskan oleh majoriti ataupun jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i, iaitu kunut tidak tertentu pada kalimah-kalimah ini sahaja, bahkan tetap dikira dengan semua jenis doa. Boleh. Nak tambah doa lain? Boleh. Pandangan yang kedua, dia kata tak boleh, iaitu hanya ditentukan dengan kalimah-kalimah ini, sama seperti kalimah dalam tasyahud. Kita duduk tasyahud tu, kita baca, kita tak tambah dah, itu je. Tetapi pandangan yang sahih dan pandangan yang masyhur, dibolehkan dengan apa jua jenis doa. Kemudian ditambah sedikit lagi, kunut juga dikira doa yang maksur, yang diambil daripada Nabi, dan juga doa yang tidak maksur daripada Nabi SAW. Kalau seseorang membaca ayat Al-Quran dalam doa kunut, yang ayat Al-Quran itu merupai doa atau memang doa, maka ia dibolehkan untuk kita baca, seperti mana pada ayat surah Al-Baqarah, iaitu di penghujung surah Al-Baqarah, boleh baca. Baik. Dan kemudian disebut juga dalam kitab Fiqh Al-Islami wa Adilatuha, Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata apa? Kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab dia, bahawa kunut dikira sah dengan apa jua jenis bentuk doa selain daripada bentuk yang sedia ada, apa saja jenis doa, dan kunut merangkumi semua jenis zikir dan doa dan pujian. Contoh dia, Allahumma ghafirli ya ghafur, wahai Allah ampunkan dosaku, wahai Tuhan yang maha pengampun. Ataupun kita baca warhamni ya rahim, kasihilah aku wahai Tuhan yang maha pengasih. Atau kita baca wal tufbi ya latif, lemah lembutlah kepadaku wahai Tuhan yang maha lemah lembut. Itu di antara doa dan pujian kepada Allah Ta'ala yang boleh kita baca di dalam doa kunut. Dan ucapan yang lebih utama ialah ucapan Allahumma hdini, wahai Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Wallahu alam. Setakat ni boleh, tuan-tuan, bacaan doa kunut, ya. Baik. Kemudian kita masuk pada selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tadi kita tak sebut lagi selawat kan. Kita berhenti setakat wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Adakah kunut sunat diakhiri dengan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawapannya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dia kata ia disunahkan untuk membaca selawat dan salam ke atas Nabi dan ahli keluarga Nabi. Dua benda perkara yang berbeza. Selawat ke atas Nabi dan ahli keluarga Nabi, dua benda yang mendatangkan dua pahala sunat. Sebab tu dalam doa kunut, dalam satu doa kunut kita banyak dapat pahala sunat bagi yang mengamalkan bacaan doa kunut. Antaranya disebutkan dalam hadis bersumberkan daripada cucu Nabi juga, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nabi SAW ajar kepada Al-Hasan doa kunut. Di hujung doa itu Nabi sebut apa? Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Berselawat. Nabi ajar iaitu berselawat ke atas Nabi, belum lagi ahli keluarga Nabi. Dan kemudian dalil kepada berselawat ke atas Nabi dan ahli keluarga Nabi Allah rakam dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Apa dia ayat dia yang biasa hari Jumaat khatib kita baca? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah berselawat ke atas Nabi dan ahli keluarga Nabi. Bila mana ulama tafsir sebut pada kalimah wasallimu taslima, maknanya berselawat adalah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Maknanya apa? Ke atas Nabi dan juga ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dia. Dan yang akhir sekali iaitu dalam hadis sumber daripada sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Ujrah satu hari dia jumpa Nabi. Dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amma salam alaika faqad arafnahu." Sesungguhnya nak bagi salam kepadamu kami dah tahu ya Rasulullah. Kemudian dia kata apa? Fa kaifas salatu alaik? Bagaimana pula dengan berselawat ke atas kamu? Dia tak tahu selawat ke atas Nabi. Dia tanya Nabi SAW tentang salam kepada kamu ya Rasulullah, kami dah tahu. Dan bagaimana pula berselawat ke atas kamu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW jawab dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bila kita baca tuan-tuan tasyahud akhir kita kan, maka itulah dalil kepada berselawat ke atas Nabi dan ahli keluarga Nabi. Nabi sebut secara khusus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat ke atas Nabi dan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i disunahkan kita baca selawat dan salam ke atas Nabi SAW, dan paling kurang dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Itu paling kurang kita baca. Jangan tak baca langsung, sebab diajar oleh Nabi SAW. Baik, sekarang kita masuk pada sedikit masalah hukum. Apakah hukum memanjangkan doa kunut? Masjid kita panjang ke doa kunut dia? Panjang tak panjang? Sekejap je kan? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Sekejap je, tak sampai seminit. Apa hukum kita memanjangkan doa kunut? Nanti kita masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita dah pengalaman lama Ramadan ni kan, alhamdulillah. Antaranya bila masuk pada Ramadan yang ke-16 ke atas, imam yang memimpin, bila mana dia pimpin solat sunat witir, dia akan membaca doa kunut. Dan doa kunut yang dibaca di setengah tempat, kunutnya sangat panjang berbanding kita lah. Jadi bolehkah baca doa kunut yang panjang ni? Ataupun dalam solat fardu subuh kita baca kunut yang panjang, apakah dibolehkan? Tuan-tuan rasa boleh ke? Sekala-sekala kita jadi imam ni, nak lain sikit lah, kita baca panjang-panjang sikit. Panjang doa kunut tu macam mana maksud dia tu? Dia bukan yang orang buat lawak tu kan, apa dia, calon menantu tu kan, kena interview. Kau baca doa kunut je, kata nak yang panjang ke nak yang pendek? Kau baca yang panjang. Dia baca yang panjang, kunut, dia kata.
Habis pendek kunut. Bukannya tu. Kunut panjang ni dia baca bacaan dia tu ditambah sehingga panjang. Sebab saya masih teringat lagi dulu ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan. 15 tahun dululah saya tak buat dah bangai macam tu. Bila masuk bulan Ramadan, saya akan pergi ke masjid-masjid yang besar. Masjid negara, waktu tu duduk Selayang. Masjid negara, masjid wilayah, saya pergi, tak ada masalah. Naik kereta ke naik motor ke pergi. Janji sampai waktu nak sembahyang tarawih. Jadi masjid-masjid yang besar-besar ni dulu kebanyakannya imam-imam dia imam jemputan luar negara. Betul tak? Kadang imam Lubnan, kadang imam Mesir. Tapi bacaan subhanallah tabarakallah, bacaannya sangat-sangat memberikan kita semangat untuk bertarawih 20 rakaat, tak ada halnya. Dengan dia punya PA sistem, audio sistem dia tu yang sangat terkesan, menyebabkan kita sembahyang tu memang insya-Allah khusyuk lah insya-Allah. Jadi bila sampai 16 Ramadan tu, saya duduk depan saya ni ada seorang abang ni. Bila masuk 16 Ramadan ni, imam baca doa kunut. Imam ni tak silap saya daripada Lubnan, tak silap saya lah dah tu. Tapi bacaan dia memang sedap sangat. Jadi bila dia baca doa kunut sampai 4 witir tu dia angkat kunut, abang ni dia angkat tangan dia macam ni tuan-tuan, tegak. Sebab apa? Dia terkesan dengan bacaan imam yang sangat sedap tu. Jadi bila kunut ni dia agak-agak dia nak amin dengan penuh semangat. Jadi dia pun amin, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Tegak tuan-tuan. Dia tak tahu imam tu berapa lama nak berhenti. Tak selawat-selawat imam tu, habis yang kita biasa baca subuh tu, imam tu sambung lagi. Sekali kita baca sambungan dia apa. Masuk dekat-dekat 3 minit ke 5 minit, saya tengok dah separuh dah tangan dia. Amin lagi. Saya tengok dah masuk dekat-dekat 10 minit. Panjang tuan-tuan, memang panjang. Saya tengok hujung-hujung sekali abang tu turun tangan dia. Semangat awal-awal dia. Tapi sebenarnya kalau dia fahamlah maksud doa kunut yang dibaca di imam tu, insya-Allah tuan-tuan, menangis-nangis dia. Sebab kita akan baca doa kunut, malaikat Jibril ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hukum memanjangkan doa kunut ini makruh. Makruh, hukum asal dia makruh. Makruh dengan syarat. Yang pertama, dia boleh baca panjang sekiranya dia solat sendirian. Kat rumah kita nak sembahyang, kita baca doa kunut, nak baca panjang, bacalah panjang mana pun, tak ada masalah. Yang kedua, kita boleh baca panjang, iaitu ketika solat berjemaah macam ni, dengan syarat apa dia? Iaitu jemaah, iaitu disebutkan dalam kitab, imam bagi jemaah yang selesa dengan bacaan yang panjang. Masjid Korea Kampung Rincing ni okey ke? Okey ya? Kalau okey tak ada masalah. Imam Syakir tak ada ke dengar? Ada dengar, dia baca lah panjang. Kalau selesa jemaah dia baca panjang, tak ada masalah, teruskan imam. Kami memang bahasa Arab memang cair lah, faham sangat doa tu. Jadi kita baca panjang. Jadi syarat dia tuan-tuan, baca sendirian, atau kalau nak berjemaah, jemaah dia selesa baca panjang. Ini hukum ni. Kalau imam tu dibaca ikut syok dia sendiri, panjang-panjang, makmum tak selesa dengan makmum yang macam-macam kan. Ada yang tak sihat, ada yang dah uzur, dah berumur, tak boleh berdiri lama sangat. Jadi dia kena raikan. Tapi kalau jemaah semua okey, bacalah panjang-panjang pun. Tu hukum dia. Baik, keadaan dia itu. Kemudian antara bacaan doa kunut yang disyariatkan untuk kita baca, apa dia? Iaitu satu doa yang diajar oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis bersumberkan daripada sahabat nama dia Khalid bin Abi Imran radhiyallahu anhu. Hadis bersumberkan daripada Khalid bin Abi Imran radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari Nabi SAW sedang mendoakan kehancuran ke atas Bani Mudhar. Kisah dia, bila mana Nabi SAW dapat tahu ada sekelompok manusia yang ingin memeluk Islam dan belajar tentang Islam. Lalu Nabi sangat seronok. Kemudian Nabi menghantar 70 orang sahabat untuk mengajar mereka tentang Islam. Ramai. Tetapi Nabi dapat berita bahawa 70 sahabat Nabi itu telah diapa-apakan, menyebabkan Nabi SAW datang perasaan marah ketika itu, kerana perbuatan musyrik ketika itu menganiaya sahabat Nabi SAW yang datang. Mereka ni bukan saja mahir qiraat, bahkan faqih, alim dalam ilmu agama.
Itu panggil orang musyrik, tuan-tuan. Bila kita nak ajar tentang Islam, dia akan buat satu yang kita. Ini yang berlaku pada dunia hari ini. Tak berhenti, sifat itu tidak pernah berhenti. Kemudian ketika mana Nabi SAW sedang dalam hadis sebut, Nabi sedang mendoakan kehancuran ke atas Bani Mudhar, lalu disebutkan datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW, fa'auma ilahi aniskun fasakata, dan Jibril memberi isyarat kepada Nabi untuk menghentikan doa itu, lalu Nabi menghentikan doa itu. Kemudian Jibril kata kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha lam yab'aska sabbaban wala la'anan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutuskan kamu untuk menjadi pengutuk dan pelaknat. Nampak? Jibril tegur kepada Rasulullah, ya Muhammad, sesungguhnya Allah tak hantar kamu sebagai seorang pengutuk dan pelaknat. Kerana Nabi SAW sedang mendoakan kehancuran ke atas Bani Mudhar tersebut, kerana perbuatan mereka yang sangat teruk. Kemudian Jibril kata kepada Rasulullah, wa innama ba'asaka rahmatan lil alamin, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah diutuskan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Subhanallah, tuan-tuan. Kemudian Jibril AS ajar kepada Nabi doa ini. Jadi doa ni kita mengambil manfaat malam ni. Kalau ada kitab kita cari kemudian, tapi kita sebutlah doa ni. Bagaimana Jibril baca, saya baca sikit-sikit, tuan-tuan ikut sikit-sikit. InsyaAllah. Tak panjang doa dia. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaika al-khair kullahu wa nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha azabaka inna azabakal jidda bil kuffaril mulhaq. Dia doa bila baca mula-mula, tuan-tuan, dia kuat baca dia kan. Bila tengah dia slow. Macam abang tadi lah kan, angkat tangan tinggi semangat kan, bila separuh. Pasal apa? Pasal dia belum jumpa makna dia lagi. Satu, dia dah dengar dah kisah bagaimana Jibril ajar ni, kisah yang cukup hebat. Doa ni tertib dia nak baca macam mana? Disunnahkan kita baca doa kunut yang awal tadi, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum berselawat tu kita baca doa ni. Kita sambung doa ni. Tu yang kata hukum boleh baca doa kunut panjang tu. Dan kemudian akhir nanti kita akan dengar bacaan doa kunut Sayyidina Umar ataupun anak dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Baik, secara pintas lalu, doa yang Jibril ajar ini dia berlawan dengan doa untuk kehancuran. Tetapi di hujung doa itu Allah bagi jaminan dan kepastian bahawa yang akan menimpa orang-orang kafir ini azab yang sangat dahsyat. Apa maksud doa yang dibacakan tadi? Antaranya kita minta kepada Allah Ta'ala, iaitu minta pertolongan dan petunjuk, mohon daripada Allah, bertaubat kepada Allah, beriman dan bertawakal kepada Allah, memuji dengan segala kebaikan, bersyukur dan tidak kufur kepada Allah, mengasingkan diri dan menjauhi orang-orang yang melakukan maksiat. Minta pada Allah, kepada Allah sajalah kami sembah, kepada Allah lah kami mendirikan salat dan bersujud. Kami sentiasa berusaha dan bersegera menuju ke arah-Mu. Kami mengharapkan rahmat-Mu dan takutkan azab-Mu. Doa ni, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang bila orang-orang yang boleh berbahasa Arab, dia faham. Sebab tu bila baca doa kunut kadang-kadang menitis air mata dia. Terlalu dia mendalami, tuan-tuan, maksudnya. Lepas tu dia tahu pula asal doa ni, bagaimana kisah dia. Kemudian di hujung doa tu kata Allah Ta'ala, kita minta pada Allah, sesungguhnya azab-Mu yang dahsyat itu benar-benar menimpa orang-orang kafir. Balasan kepada kaum Bani Mudhar tadi. Jadi itu antara doa yang
yang disyariatkan untuk kita baca. Dan begitu jugalah tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab, beberapa kitab doa-doa, ataupun tuan-tuan boleh cari, iaitu doa Saidina Umar radhiyallahu anhu. Doa ni kalau kita dah hafal, kita boleh baca dalam kunut kita, baca sendirian. Atau nanti bulan Ramadan masuk witir, kita nak baca kan, menambahkan lagi kefahaman kita tentang solat ni tuan, kita baca doa dia panjanglah, doa kunut yang diajar oleh ataupun diamalkan oleh sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Baik. Kemudian akhir sekali kita lihat bacaan kunut imam. Imam kalau nak baca, dia tidak boleh membaca dengan lafaz untuk dirinya sahaja. Walaupun dalam hadis Nabi ajar kepada cucu dia, Allahumma hdini fi man hadait. Tetapi bila jadi imam, imam diminta ataupun janganlah dia mengkhususkan doa itu untuk dirinya sahaja. Tak boleh. Dia mesti baca dengan lafaz yang ramai. Allahumma hdina. Kerana apa? InsyaAllah kita sebut hadis yang akhir nanti, yang Nabi bagi larangan untuk seorang imam lakukan. InsyaAllah. Silakan tuan Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Haula wala Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innaka
Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan. Jadi akhir sekali yang kita berhenti tadi, imam janganlah dia mengkhususkan doa untuk dirinya sahaja. Kalau dia jadi imam, jangan dia baca dengan lafaz sendirian, Allahumma hdini fiman hadait wa afini, tidak. Tetapi digunakan dengan lafaz ramai, iaitu Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan itu kita dah amalkan. Kerana apa? Nabi SAW bagi tegahan, Nabi bagi satu teguran. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis bersumberkan daripada sahabat nama dia Sauban radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Salasun la yahillu li ahadin an yaf'alahunna. 3 perkara kata Rasulullah tidak halal untuk seseorang melakukan dia. Apa dia? La ya'ummu rajul qauman, tidaklah seorang lelaki menjadi imam kepada satu kaum, fayakhussu nafsahu biddu'a idunahum, dan dia mengkhususkan doa untuk dirinya sahaja, tidak kepada mereka, iaitu kaum dia. Fa in fa'ala, kalau dia buat, faqad khanahum, sesungguhnya dia telah mengkhianati mereka. Ini adalah tegahan daripada Rasulullah SAW. Jadi imam antara dia bila baca doa, satu dengan lafaz jamak, na tu, Allahumma inna wa nastahzuka wa nastahduka, kita baca kan. Antara yang kedua, supaya dapat diaminkan oleh para makmum. Sebab tu imam kalau baca doa, bila jadi imam, antara tujuan dia berdoa ialah untuk mendapat fadilat takmin tu, amin. Kalau imam baca doa tak jelas atau tak dengar, macam mana ibu-ibu kita, kakak-kakak kita nak aminkan, atau jemaah di belakang nak aminkan? Tak boleh kan? Hari Jumaat pun tak dengar. Jadi sebab tu antaranya baca dengan jahar, supaya dapat diaminkan. Kerana apa? Kerana amin dan juga 2 perkara yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis yang bersumberkan daripada isteri Nabi yang mulia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW sebut 2 perkara yang menjadi kecemburuan kepada orang-orang Yahudi. Yang pertama namanya salam, yang kedua iaitu lafaz amin. Rupanya tuan-tuan, dalam kehidupan orang Islam ini ada kekuatan yang mana kita amalkan, tetapi semakin hari semakin kita tinggalkan. Apa dia? Yang pertama iaitu lafaz salam. Orang kafir, orang bukan Islam tidak disuruh pun salam ni, tetapi Islam ada. Sebab tu kita kalau boleh syiarkan salam ni, sebarkan salam ni. Tak kiralah dia Indonesia ke, dia Bangladesh ke, atau kita kenal ke, kita tak kenal ke, sebarkan salam, beri salam. Kerana Nabi sebut apa? Itu adalah merupakan kecemburuan kepada orang Yahudi, orang kafir. Sebab kita doakan sesama kita salam tu. Yang kedua ialah lafaz takmin, amin. Amin itu maksud dia, wahai Allah, perkenankanlah permohonanku. Jadi bila kita baca amin dengan suara yang kuat, ia menjadi satu ketakutan dan kecemburuan, kedengkian kepada orang kafir, khususnya orang Yahudi. Sebab tu saya cerita banyak kali dah, di Palestin, Gaza ni, orang-orang Islam yang di mana mereka itu di bawah cengkaman Zionis Yahudi, mereka ini ada keuzuran untuk tidak datang solat berjemaah. Sebab nyawa mereka itu terancam. Kalau datang sembahyang belum tentu lagi pulang dengan hidup, belum tentu lagi. Jadi kalau ikut hukum mereka boleh tak hadir berjemaah. Tetapi mengapa mereka datang berjemaah juga? Kerana antara yang pertama, mereka nak menzahirkan syiar Islam itu, kekuatan Islam itu ialah solat berjemaah. Pertama. Yang kedua yang disebut dalam hadis yang Aisyah cerita ni, Nabi kata apa? Iaitu lafaz amin. Bila mana orang Islam di sana sembahyang dan kemudian mengamin dengan suara yang kuat, menyebabkan Zionis Yahudi ni, mereka ni tak senang dengan orang Islam. Tapi bila mana orang Islam dah mula takut, dah tak datang, sebab tu mereka adakan macam-macam cara supaya tak datang tu. Antara syiarnya lah amin. Kerana mereka kaji hadis Nabi ni, antara kekuatan umat Islam ialah lafaz amin. Maka kita jaharkanlah amin kita, termasuk doa kunut. Nanti kita akan sampai bab akan datang insya-Allah, sekadar mana, sekuat mana bacaan amin kita dalam doa kunut. Ulama sebut dalam kitab, iaitu sama kekuatannya seperti mana amin dalam surah Fatihah imam. Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kekuatan itulah yang kita nak baca juga dalam doa kunut.
kalau betul-betul kita mengamalkan, insya-Allah. Jadi saya berhenti setakat ni tuan-tuan. Wallahu a'lam. Nanti adalah sedikit permasalahan berkaitan kunut, kita akan bincang akan datang insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, pasti ada salah dan silap. Saya mohon kemaafan. Terima kasih atas perhatian. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi.